So, so kita mulakan kuliah kita berkenaan dengan Hardy Cross Method dan slide ini saya upload dalam website saya rasa. Oleh itu, awak boleh baca berkenaan dengan sedikit sebanyak introduction berkenaan dengan Hardy Cross Method. Saya skip je lah. So, jadi kita akan pergi kepada yang utama, iaitu di dalam Hardy Cross Method dia ada dua anggapan yang utama. So dinyatakan di sini kita ada anggapan satu dan juga ada anggapan dua di next slide. So anggapan satu dia ada pelbagai cara untuk menerangkan. Di dalam nota saya mengatakan head loss pada pipe BA. Okey, sebelum tu saya terangkan tujuan Hardy Cross Method ini ialah untuk kita estimate. Kita estimate flow rate. Okey. Okey, kerana apa? Di dalam fluid satu kita mungkin boleh mengira flow rate sekiranya kita ada tangki dan mungkin kita ada pipe satu je macam itu. Tetapi di dalam Hardy Cross Method dia akan lebih kepada kita estimate kadar alir di dalam keadaan kita ada satu sistem pipe. Maksudnya kita ada sistem pipe yang lebih kurang bentuk grid macam ini. Kan awak pun imagine bentuk grid ni tak semestilah dia garis lurus, tapi awak imagine kita kata mungkin ini adalah tangki air taman A, taman B, ni taman C, taman D. Okey, ini semua adalah tangki air yang besar tu yang dalam setiap perumahan ada. So dia akan jaringkan secara utama ke antara satu sama lain supaya kalau anda kata tangki tersebut perlu diberhentikan, maintenance dan sebagainya, masih lagi ada air, tangki air yang boleh supply. Okay, jadi itu sekarang ni kita fokus kepada satu sistem yang agak besar. Bukan daripada satu tangki air pergi ke sebuah rumah dan sebagainya. Kita melihat kepada keadaan yang lebih besar daripada itu. Oleh itu, sekiranya kita ada grid line yang seperti ini, okay, saya simplify kan seperti yang gambar rajah ini. So, kita boleh kata head loss in pipe BA, okay, campurkan dengan head loss pada pipe DC adalah sama dengan head loss pada pipe AC dicampurkan dengan head loss pada pipe BD. Okay, kerana kita kata sebenarnya losses, okay, ini satu anggapan. Okay, anggapan yang lain masih lagi di dalam anggapan yang pertama ialah sekiranya kita ada sistem pipe seperti gambaran ni, okay, seperti yang gambar rajah ni, kita boleh mengatakan bahawa losses adalah skala. So, jadi saya harap awak dapat imagine kita ada skala dan kita ada vektor. Okay, anda kata vektor ni kita memerlukan negatif positif. Kita memerlukan arah, tapi skala memadai untuk kita mengambil kira nilai sahaja. Dan losses ni adalah lebih kepada nilai sahaja, skala sahaja. Oleh itu, anggapan satu ini juga membawa maksud. Ada setengah buku yang menerangkan anggapan satu ini seperti ini. Membawa maksud sekiranya kita ingin mengira losses. Okay, awak ingat kita mengira losses ataupun HL. Okay. Sekiranya kita ingin mengira losses bermula daripada A dalam keadaan clockwise. Maknanya kita kira A campur B, campur D, campur C dan sampai juga ke A. Okay. Nilai losses tersebut adalah sama dengan nilai losses yang kita kira secara counterclockwise. Maksudnya kita kira A campur C, AAC campur ni, campur ini dan campur BA. So total losses mestilah sama. Okay, itu yang dimaksudkan dengan assumption nombor satu ini. Maksudnya losses kita kira dari mana pun adalah sama. Contohnya kita nak mengira kadar tol dan juga minyak yang kita gunakan untuk daripada JB balik KL ataupun KL balik JB. Dua-dua sama. Okay, walaupun kita kata arah yang berlawanan, tetapi oleh kerana pengiraan tol dan minyak tu bukanlah kuantiti yang memerlukan direction, oleh itu memadai untuk kita kira kedua-dua, kita boleh compare kedua-dua hala. Okay, itu yang dimaksudkan dengan assumption nombor satu. Okay. Untuk assumption nombor dua pula, kita akan refer kepada kadar alir, iaitu sekiranya kita ada satu titik di sini, so kita akan dapati bahawa kita perlu mengenal pasti berapa inlet
Okay, dan kita perlu mengenal pasti berapa outlet. Kerana kita perlu kekal menggunakan idea Q in total sama dengan Q out total. Jadi dalam keadaan ini kita kata QB campur QC, dua inlet mesti sama dengan QA dicampurkan dengan QD. Kerana itu adalah dua outlet. Okay, jadi maknanya ada dua idea berkenaan dengan total losses mestilah sama. Sama ada kita mengira clockwise ataupun counterclockwise, dan total kadar alih juga mestilah sama kerana dia adalah conservation of mass. Okay. So kemudian di dalam kajian di dalam pengiraan ini kita akan menggunakan idea losses HF sama dengan KQ kuasa 2. So maknanya awak tak perlu lagi memikirkan FL over D, V square over 2G dan sebagainya. Kita akan ringkaskan sebagai KQ kuasa 2. Cuma yang awak kena alert adalah nilai K di sini. Okay, nilai K di sini kadang-kala diberi dalam bentuk pukal. Maksudnya dia beri terus saja. K sama dengan 1200. Ataupun K diberi dengan nilai, K diberi dalam bentuk F apa, L apa, D apa. Maksudnya awak kena buat macam soalan tutorial sebelum ni. Awak kena cari nilai K berdasarkan nilai F, L dan D yang telah diberikan dalam soalan. Okay. Sekarang ni kita akan cuba untuk derive satu equation berkenaan dengan sistem pipe kita. Untuk tujuan utama kita adalah untuk estimate flow rate setiap pipe. Okay, so apa yang berbezanya? Kerana kalau awak masih ingat dalam fluid 1, fluid 2, mungkin awak kata, kita kan dah belajar Bernoulli equation, guna je lah Bernoulli equation. So memang betul, kita telah belajar Bernoulli equation dan kita boleh selesaikan dengan menggunakan Bernoulli equation. Tak jadi masalah. Cuma, yang awak kena ingat ialah Bernoulli equation, dia adalah comparison of energy one by one. Maksudnya daripada satu point ke satu point. So andai kata kita ada point yang banyak macam ini, ada grid yang banyak yang ini. Okay, andai kata soalan dia kita perlu estimate apakah kadar alih untuk setiap pipe ni. Maknanya pipe yang sini, yang sini, yang sini, yang sini dan seterusnya. Kita perlu estimate. Okay. So kalau awak nak buat Bernoulli equation boleh, tak jadi masalah, tapi awak kena buat satu-satu. Awak kena buat point A dengan point B satu equation, point B dengan point C satu equation. Okay, nanti point D dengan ni satu equation and so on and so forth. And then awak akan kena sesuaikan, awak kena balancekan balik dengan kadar alih yang ada. So jadi kelemahan sistem Bernoulli dalam pengiraan estimation of flow rate ni dalam keadaan sistem seperti ini ialah awak akan ada terlalu banyak unknown. Okay, kerana kita kata setiap pipe ini mungkin akan ada kadar alih yang berbeza, oleh itu dia akan menghasilkan Q yang berbeza, K juga akan berbeza, so awak akan ada banyak Q dan banyak K. Okay, itu yang menjadi masalah. Oleh itu perkara ini ada metod yang lain, so kita gunakan metod Hardy Cross method. So Hardy seorang saintis, Cross pun adalah nama bagi seorang saintis. Okay, jadi macam mana equation ataupun rumus itu dibuat? Dia berdasarkan idea ialah ini. Ini adalah basic idea yang Hardy Cross method, Hardy Cross keluarkan. Iaitu oleh kerana losses kita kira arah mana sekalipun akan menghasilkan jawapan yang sama. Maksudnya clockwise dan counterclockwise tu mesti sama, dia balance. Okay. Oleh itu Hardy mengatakan, maknanya dalam metod ini mengatakan untuk mengira losses secara clockwise, ni clockwise, rumus dia adalah KQ kuasa 2, tetapi kita letaklah KC QC menunjukkan bahawa dia adalah pengiraan yang dibuat clockwise. Dan andai kata kita mengira losses dalam counterclockwise, kita menggunakan rumus yang sama juga, cuma kita tulis KCC QCC kuasa 2 untuk membezakan pengiraan kita tu clockwise ke counterclockwise. Kemudian berdasarkan anggapan yang pertama, kita kata nilai head loss ni constant.
sama ada kita kira clockwise atau counter clockwise. Jadi kita buatlah equation seperti ini. Okay, KC KQ kuasa 2 untuk clockwise mesti sama dengan KQ kuasa 2 untuk counter clockwise. Okay. Simbol sigma di sini membawa maksud dia adalah total amount. Okay, yang tu saya rasa awak pun boleh faham. Okay. Dan kita memulakan pengiraan kita di dalam Hardy Cross Method ini dengan beranggapan bahawa dia adalah penyelesaian secara trial and error. So maksudnya awak kena beri first assumption. Kalau first assumption tak berapa nak elok, kita akan buat second assumption. Okay. Ada setengah buku pakai assumption, ada setengah buku pakai iteration. So maknanya bergantung pada awak lah. Jadi kita anggap kita selesaikan dengan membuat first prediction. Kita teka dulu satu nilai. Kemudian jawapan yang kita dapat tu kita akan evaluate sama ada tekaan kita betul atau tidak. Okay. Dengan anggapan selalunya tekaan pertama kurang tepat, apa yang perlu kita buat ialah kita akan pindahkan amount losses yang banyak kepada amount losses yang sikit. So awak just imagine kalau kita nak timbang dua barang supaya dia jadi sama berat. So kita akan ambil sedikit daripada portion yang berat, so kita letakkan di kawasan yang kurang berat. So kita tengok balik dia seimbang ke tak. Kalau terlebih pula kita ambil lagi. Okay, so macam itulah. Jadi apa yang boleh kita buat, kita tulislah equation kita. K QC tolak delta Q, and then kat sini KC, KCC dan QCC campur delta Q. Jadi awak boleh nampak kat sini delta Q di sini kita ambil sedikit, kita top up ke bahagian sebelah lagi. Okay, kita ada delta Q. So itu satu, awak kena nampak bahawa delta Q tu adalah dia reflect bahawa kita ambil sedikit daripada clockwise, kerana kita anggap clockwise ni terlebih besar, dan kita top up ke dalam counter clockwise. Okay, itu pertama. Yang kedua, awak kena imagine bahawa nilai yang kita ambil ini mestilah constant. So jadi maknanya kalau kita ambil delta Q, so kita top up pun delta Q. Kerana ada pelajar dia tersilap, dia tulis delta QC, nanti kat sebelah sana dia tulis campur delta QCC. Oh, dia tak sama, dia tak boleh macam itu. Awak kena satukan nilai. Kerana kita secara praktikalnya, kita akan ambil satu amount yang constant. Kalau awak ambil katakan 2 kilo, so 2 kilo awak ambil daripada sebelah kiri, 2 kilo lah yang awak letak di sebelah kanan. Okey, itu lagi satu. Lagi satu perkara yang awak kena alert ialah cara awak kuasa duakan ni. Okay, awak kena imagine bahawa kadar alih ini yang kita tolakkan dengan certain amount. Jadi awak terpaksa tulis QC tolak delta Q. Baru awak kurungankan dia kuasa 2. Okay, kat sini pun awak tengok, kita top up dulu QCC campur delta Q. Baru kita kuasa 2. Ada setengah pelajar dia akan tulis QCC campur delta QCC kuasa 2, nanti dia campur pula kat ini Q kuasa 2. Okey, yang ni salah. Awak kena faham konsep yang kita gunakan. Okey. Dan kita ada kuasa 2 di sini. So maknanya kita kena expand equation kita. So kita dapat yang ini. So kita beranggapan delta Q kuasa 2 adalah terlalu kecil. So kita boleh neglect. Kita anggap dia adalah lebih kurang apa nama tu, nilai yang terlalu kecil, jadi kita akan buang yang ini. Okay. So maknanya nilai tersebut terlalu kecil. Oleh itu kita kata kita boleh rearrange equation tersebut menjadi ini. Okay, delta Q, sigma, KCC dan seterusnya. Awak boleh nampak yang ini. So kemudian kita nak simplify kita nak simplifykan equation yang ini. Kita menggunakan pakai ringkasan equation yang ini. So yang ini kita kata kita cuba substitutekan HF sama dengan KQ kuasa 2 dan juga KQ sama dengan HF over Q. Okay. Dan kita masukkan di dalam equation yang di atas. Oleh itu kita dapatlah equation seperti ini.
Okay, so boleh So jadi dengan membawa maksud C adalah clockwise dan CC adalah counter clockwise. So rumus ini adalah rumus yang awak kena ingat untuk menyelesaikan Hardy-Cross method. Okay, tetapi, okay, ini rumus. Okay, tetapi yang awak kena faham ialah tujuan utama kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan Hardy-Cross method ini ialah untuk estimate flow rate. Jadi masalahnya ialah kita untuk mengenal pasti apakah flow rate yang berlaku dalam setiap pipe. Oleh itu jawapan awak mestilah flow rate dalam setiap pipe. Tetapi equation yang kita ada hanya menunjukkan nilai delta Q. So delta Q ni hanya perbezaan. Mungkin awak cakap pipe tu delta Q dia 5 liter per second. Tapi aliran dia berapa? Mungkin satu pipe tu 10, satu pipe 5. 5 delta, dia punya delta Q 5 juga. Mungkin satu pipe tu 100, satu pipe tu 95. Delta Q dia still 5. Okay, so jadi kita tak tahu lagi kadar alir dia. Jadi apa yang perlu awak faham di sini ialah delta Q is not the final answer. Awak jangan terkeliru. Kerana ada pelajar dia buat dapat delta Q, that's it. Dia happy. Delta Q tidak akan memberi jawapan dan delta Q juga tidak akan memberi markah. Tetapi kenapa delta Q yang kita cari? Kerana delta Q ni adalah sign ataupun kita kata adalah petunjuk sama ada jawapan kita tu dah tepat ke atau jawapan kita tu perlu untuk kita buat second assumption ataupun second iteration ataupun next iteration lah, tak sebenarnya second. Kerana dalam peperiksaan akhir dan juga test 1, test 2 nanti, andai kata soalan ini keluar, awak kena buat sampai banyak iteration. Mungkin awak kena buat 5, 6, okay? Awak kena buat sampailah delta Q approaching 0. Okay, yang ni awak kena faham. So, kenapa approaching 0? Kerana kita kata yang terbaik delta Q is equal to 0. Tapi kalau awak tak gunakan program ke apa, tak gunakan coding, susah nak dapat kosong. Okay, even kalau awak buat gunakan program yang mudah pun, iteration dia mungkin nak sampai belas lah. Sampai dan 11, 12 baru dia pun 0.00005. Itu ada sikit lagi. Okay, so maknanya terlalu sukar untuk dibuat secara penulisan tangan. So, tapi apa yang kita boleh anggap ialah sekiranya delta Q is quite small, maksudnya is approaching 0. Dia mendekati kosong. Kita anggap jawapan kita adalah boleh diterima. Okey, so boleh nampak Jadi maknanya delta Q ni adalah kita punya petunjuk sama ada flow rate yang kita estimate tu betul atau salah. Dia kena bergantung macam gitu. Okey, so saya harap awak dapat alert tentang perkara ini. Okey. So, untuk nota berkenaan dengan rumus sampai sini sahaja. Okey, next ini kita akan fokus kepada cara macam mana untuk mendapatkan flow rate. Okey, sebab saya rasa awak pun nampak, kita hanya ada delta Q je sahaja, tetapi tidak ada flow rate untuk setiap pipe. Okey, jadi saya akan tunjuk berkenaan dengan cara penyelesaian masalah dengan menggunakan Hardy-Cross method. Okey. So katakan kita ada satu jaringan pipe seperti yang ditunjukkan dalam soalan ini. So maksudnya jaringan pipe tu awak boleh imagine lah, sama ada kita ada satu input, mungkin kita ada dua input, and then kat sini awak pun nampak kita ada dua output dan sebagainya. So jadi daripada sini kita anggap dia satu input lah dalam soalan. So dia ada satu input, dia split kepada dua, and then daripada sini tak tahulah ni dia daripada atas turun bawah ke, bawah tu naik atas ke, tak tahu. Tapi ada pipe lah connection between this one, and then dia jalan ke situ, dekat sini pun ada keluar, and then dia merge lagi satu, and then kat sini dia pun ada keluar. Okay, jadi ini yang dikatakan sistem pipe, jaringan pipe yang ada, yang ditunjukkan oleh soalan. Okay, so jadi cara untuk menyelesaikan masalah saya dah listkan di sini. Ini adalah basic step.
Okay, saya tulis dalam perkataan yang mudah. Diharapkan awak boleh faham apa yang perlu awak lakukan. Kerana saya nak tulis secara detail, step by step tu, nanti dia akan lebih banyak ayat daripada ini. Saya takut kefahaman awak terganggu. So, jadi awak kena fokus tentang yang ini. Okay, pertama kita kena determine loop or cycle. Okay, awak ingat je dulu, nanti next slide saya tunjuk. And then yang kedua kita kata kita kena predict ataupun kita beri assumption initial flow rate and its direction. So ketika awak memberi estimation ni, okay, tidak perlu awak tukar unit kepada SI. Contohnya sekarang ni kita ada liter per second, tak perlu awak tukar kepada meter padu per second. Kalau dia beri awak dalam sentimeter padu per second, tak perlu tukar. Kalau dia beri awak dalam feet cube per second pun tak perlu tukar. Unit tak perlu tukar. Kerana kita hanya melibatkan, kerana kita anggap unit tu adalah constant. Maknanya input output kita pakai liter per second, that's it. So kita boleh hanya fokus kepada amount. Kecuali kalau dia kata sini 100 liter per second, sini 2,500 meter padu per second, sini kaki padu per second, barulah kita selaraskan. Okay. So maknanya kalau unit, asalkan keseluruhan unit dia adalah sama, so awak tidak perlu risau. Okay. And then kita akan membuat table. Okay, saya harap awak boleh membuat table dengan baik untuk menyelesaikan Hardy-Cross method. And then awak selesaikan dia. And then awak kena propose new flow rate. Awak kena faham. Step 4 adalah propose new flow rate. Dan dapat flow rate yang kita dapat daripada pengiraan tu, kita yang tentukan sama ada flow rate ini dah boleh jadi final answer atau tidak. Macam mana kita nak tentukan? Kita akan tentukan berdasarkan delta Q yang kita ada. Okay, jadi saya tulis lagi kat sini bahawa delta Q is not the answer. So jawapan awak adalah flow rate untuk setiap. Maknanya jawapan akhir awak kena tulis, okay, untuk pipe ni sekian flow rate, pipe ni sekian liter per second, sekian liter per second, sekian liter per second, sekian liter per second. Itu adalah jawapan akhir. Okay. Sekiranya jawapan awak tak puas hati, okay, kerana delta Q mungkin besar. Saya cakap tadi delta Q the best is equal to 0. Okey, yang itu memang hebat kalau boleh dapat. Tapi jarang kita boleh dapat dengan melalui pengiraan tangan. So kita cuba kepada yang approaching 0. Maksudnya kalau anda kata delta Q tu dah dapat less than 1, kurang daripada 1 liter per second, saya anggap dah boleh kita concludekan sebagai jawapan akhir. Maknanya kita dah boleh lah, itu dah terlalu kecil untuk maknanya level pengiraan tangan. Okay, kalau dia belum sama dengan kurang daripada 1 liter per second, so kita buat lagi second iteration, third iteration, fourth iteration and so on so forth sampailah kita dapat jawapan yang terbaik. Okay. Ini adalah basic step yang awak kena faham dan kita akan lihat pengiraan ini secara detail. Okay, yang ini saya harap awak boleh print screen dan sebagainya. Okay, so sekarang ni kita kata, kita cuba menjawab, saya tunjukkan, okay, seolah-olah ini adalah first trial kita. Okay, saya besarkan lagi. Okay. Okay, first yang kita kena buat ialah looping. Kita kena buat loop. Loop ni maksudnya apa? Awak kenal pasti satu looping ataupun satu circulation di dalam jaringan pipe yang kita ada, pipe network yang kita ada. Kerana apa? Kalau ingat balik, kita kata first idea berkenaan dengan Hardy-Cross method tu, dia mengatakan losses clockwise dan counterclockwise ni kita kira sama. Jadi maksudnya looping ni adalah sesuatu yang dia bercantum. Jadi maknanya dalam keadaan sekarang ni kita ada bentuk macam gini, kita boleh cakap A boleh pergi ke B, B boleh pergi ke C, C boleh pergi ke A. Ataupun kita boleh buat terbalik. A ke C, ke B dan ke A. Di sini pun sama. Kalau kita start daripada B, dia boleh pergi sini, sini dan sini. Ataupun daripada B pergi ke C, pergi ke D dan pergi ke semula ke B. Okay, boleh nampak So maknanya dalam keadaan ini, secara jelas kita boleh katakan kita ada dua loop. Loop 1 dan loop 2.
Yang ini jangan awak kata pula, ni loop juga ni. Tak. Yang ini tidak looping kerana apa? Dia tidak connected. Okay, anda kata kat sini connected, baru dia ada keluar lagi satu output macam ni. Yes, ini adalah looping. So maknanya ada 3 loop. Dia tak semestinya 2, mungkin 3, mungkin 4. Okay. Okay, so faham. Itu adalah loop yang kita nak. Kerana apa? Kerana loop ini kita kata adalah kita punya axis reference. Maksudnya kita kata nak clockwise, counter clockwise, and then kita ada negatif positif. Kita cuba nak fixkan pengiraan itu supaya kita boleh melabelkan negatif positifnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita buatlah assumption yang paling common. Kita kata clockwise adalah positif dan counter clockwise adalah negatif. Yang ni first assumption. Ini maknanya untuk basic axis kita. So maknanya kita ikut looping ni, loop ni yang ni positif ke arah clockwise pun positif. Dia ada reason dia nanti, kita akan lihat di akhir pengiraan. Okay, so boleh nampak first berkenaan dengan loop. Awak boleh nampak, awak tandakan loop dan sebagainya. Okay, kedua kita diminta untuk menentukan estimate, maknanya kita punya prediction. Kita punya agakkan kadar alih untuk setiap pipe. Okay, kadar alih tersebut perlulah disertakan dengan arah. Okay, walaupun kadar alih ni pada dasarnya adalah skalar. Okay, dia tidak ada negative flow rate. Okay, tapi kita kata arah tu perlu. Kerana kita ingin mengenal pasti dia dia clockwise atau counter clockwise. Okay, dalam keadaan ini kita dalam penentuan kadar alih di sini, awak kena alert bahawa ia perlu mengikuti idea conservation of mass ataupun total kadar alih inlet dan outlet mestilah sama. Okay, contoh. Kita ada masuk kat sini 100 liter per second. So pada point A dia split 2. Okay, pada point A dia split 2. Oleh itu kita saya estimate, okay, di sebelah atas adalah 60 liter per second, di sebelah bawah adalah 40 liter per second. So jadi 60 campur 40 dia akan menghasilkan total 100. Okay, awak kena ambil yang itu. Okay, antara hint, ini bukanlah sesuatu yang wajib awak ikut, tapi dia mungkin sedikit sebanyak membantu ke arah mendapatkan jawapan yang accurate. Awak kena tengok juga ataupun awak kena ada sense untuk losses di sini. So katakan kat sini K sama dengan 1, yang bawah K adalah sama dengan 2. Jadi kita berpendapat bahawa K2 ni resisten dia mungkin kuat sikit. Oleh itu, mungkin air tak suka nak lalu kawasan yang resisten kuat. Okay, kan awak pun boleh imagine kalau kawasan tu resisten dia kuat, so velocity dia start perlahan. So air akan prefer untuk pergi ke channel ataupun pergi ke lubang yang lebih laju. Okay, jadi itu sebab saya letak pada K1 ni 60, pada K2 40. Tapi itu bukanlah rule yang terlalu utama yang kena awak fikir. Sebab ada pelajar dia stuck, dia kata saya tak boleh nak imagine lah kalau ini K sekian nak berapa persen reduction semua. Okay, yang sebenarnya itu tak payah nak fikir sangat. Okay, sebenarnya lah, kerana first step awak kena predict je. Okay. Dan prediction ini tidak perlu dikomplikatedkan dengan pelbagai hukum. Ada pelajar dia buat, okey, ni K1, ni K2, dia buat, okey, kalau belah sini adalah 1/3, kat sini adalah 2/3. Dia ikut ratio nilai K. Pada saya, boleh juga awak nak buat hukum macam itu, tetapi tidak ada obvious relationship between value of K dengan flow rate yang dia lalu nanti. Okey, maknanya saya tak ajar hukum tu, tak payahlah awak guna, nanti dia akan mengcomplicatedkan keadaan. So apa yang awak perlu ingat ialah awak beri estimation sahaja. Tetapi ada sedikitlah membantu kalau awak boleh sesuaikan nilai K tersebut dengan nilai kadar alih yang awak pilih. So estimation di sini tidak semestinya awak nak ikut saya 60-40. Mungkin awak boleh beri kat sini mungkin 55, sini mungkin 45. Ataupun mungkin awak nak beri K1 dengan 2 ni tak banyak beza lah. Saya letaklah sini 50, sini 50. Kerana dia by right dia akan split 2. It's okay, tak jadi masalah. Awak beri. Okay. Cuma anda kata kalau awak beri estimation yang terlalu weird. Contohnya katakan awak nak beri sini saya nak letak 90, sini saya nak letak 10.
Dalam kertas, atas kertas masih lagi okey. 90 campur 10 akan menghasilkan 100. Correct, tak jadi masalah. Tetapi dia menyebabkan awak akan terpaksa buat iteration yang banyak. Kerana dia akan balance kan. 90 kan 10 ni secara logik pun air tak akan split ke bawah sikit, ke atas terlalu banyak. Okay, so jadi maknanya dia akan, iteration tu akan banyak. Mungkin second iteration dia akan jadikan sini 85, sini berapa, sini turun lagi 75, sini naik, sini lah ni naik. Sambil mungkin jawapan dia adalah 52 dan 48. Contohlah. Okay, jadi tu. Okay, nombor berkenaan ni tak semestinya awak akan berakhir 60, 45. Okay, kalau awak nak buat perpuluhan pun boleh. Sebab ada satu kelas tu dia tanya, saya nak letak perpuluhan boleh tak? Saya nak first estimation tu complex number. Saya rasa boleh je letak. Saya katalah boleh je. Contohnya awak nak letak sini, sebab dia beza pun tak banyak. 1, 2, saya nak letak kat sini 52.5. Kat sini saya nak letak 47.5. Total 2 ni masih lagi 100. Maksudnya masih lagi betul lah. Okay, boleh. Silakan. Tak jadi masalah. Okay, cuma kadang-kadang the first assumption yang awak nak letak 0.5 ni, nombor awak dah start bukan nombor yang bulat lah. Okay, itu aja bezanya. Kemungkinan cara ini mungkin lebih berkesan. Okay, so boleh. Maknanya assumption ni ikut awak nak letak apa. Tak semestinya dia mesti 60. Okay, nak letak perpuluhan boleh. Nak letak 61.73 pun boleh. Okay, so yang itu tidak jadi masalah. So jadi maknanya pertama awak beri assumption kadar alih tersebut. Kedua, okay, awak kena tentukan juga arah. Okay, jadi maknanya pada point 2 ni dia tersplit 2, jadi arah dia itulah. Okay, yang sukar mungkin arah pada pipe yang kat tengah-tengah. Sama ada awak nak letak dia ke bawah ke, tantah dia ke atas ke. Jadi tak perlulah awak nak fikir banyak sangat. Awak beri je satu tanda arah aliran tersebut. Kerana apa? Andai kata salah. Okay, andai kata sebenarnya yang ini saya buat dia ke bawah kan. Okay, andai kata dalam sebenarnya dia ke atas. Kita akan dapat tahu di akhir jawapan. Saya akan beritahu hint. Kalau jadi macam gini, maksudnya assumption arah kita salah. Okay. Okay, so next. Untuk menyelesaikan semua, kita tengok satu-satu. So, katakan pada B di sini. Pada B di sini, dia masuk 60. Okay, awak kena imagine 60 ni adalah inlet pada B. So, 60 dia masuk. Dan dia dekat sini dia keluar, di sini pun dia keluar, di sini pun dia keluar. Jadi maksudnya dia seolah-olah satu input, 3 output. So, dia ada 60. Dekat sini for sure 25 liter per second. Oleh itu, pandai-pandailah awak bahagikan dua lagi yang lain tu. So jadi kita kata kita boleh bahagikan kat sini adalah 15, sini adalah 20 dan di sini adalah 25. Jadi kalau kita lihat 25 campur 20 campur 15 dia akan menjadi total 60. Okey, DC keadaan dia adalah seolah-olah 2 input dan 1 output. Jadi kita campurkan input 15 campur 40, so dia akan total 55 liter per second. So di D, kita dapati dia adalah 2 input di sini. So kita campurkan 55 campur 20, so dia akan menghasilkan 75 liter per second. Okay, boleh nampak So maksudnya ini adalah penyelesaian nombor 2. Maknanya kita estimate flow rate dan kita estimate direction dia. Okay, then kita kena kenal pasti bahawa idea flow rate tu, inlet dan outlet adalah sama. Okay. Okay, kemudian kita pergi kepada step yang nombor 3, kita kena buat pengiraan table. Okay, pengiraan table ni maknanya awak boleh buat lah. Awak tulis branch A, B, A, C, B, C, C, D, B, D ni. So yang ini andai kata dalam soalan tidak dinyatakan A, B, C, D, awak berilah sini A. Okay, awak beri sini B, C, D. Okay, and then kita akan start kira. So pengiraan dia tu macam mana? Yang ini kita telah dapat dalam soalan. Maknanya K dia telah diberi dalam soalan. And then kadar alih di sini adalah kadar alih yang kita beri tadi. So awak kena imagine bahawa di dalam gambar rajah ini kita telah estimate kita telah estimate kadar alih untuk setiap branch ni.
Okay, dengan nilai yang tertentu. So kita ada 60, 40, 15, 20, 55. So nilai inilah yang kita akan gunakan di dalam kotak ini, di dalam kolom ini. So kemudian kita boleh mengira nilai HF dengan rumus KQ square. So maknanya kita ada K1. So and then kita tahu kadar alih dia 60. Kita masukkan dalam equation, kita boleh dapat 3,600. Okay, dan teruslah pengiraan yang lain kerana ia akan memudahkan pengiraan dengan menggunakan rumus Hardy-Cross method nanti. Okay. Okay, sampai ini saya rasa tak ada masalah. So kemudian kita perlu untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan pengiraan. Okay, first awak kena ingat rumus delta Q ni. Walaupun saya kata delta Q is not the final answer, awak tak boleh nak dapatkan jawapan daripada delta Q sahaja. Tetapi kita perlu ingat equation ini, kalau tak kita langsung tidak boleh bergerak. So kemudian oleh kerana kita ada dua loop, kita ada loop 1 dan ada loop 2, oleh itu kita buatlah table untuk pengiraan loop masing-masing. Okay, so kalau ada 3 loop lah. Okay, so kemudian kita belajar untuk mengisi equation. So jadi dalam equation ni awak kena nampak kita ada sigma HFC minus sigma HFCC. So maksudnya apa? Maksudnya kita kata total losses untuk clockwise kita kena tolak dengan total losses untuk counter clockwise. Itu yang ditulis di dalam equation. Tetapi ia boleh juga dilakukan atau dia juga membawa maksud seperti ini. Okay. Untuk loop 1 kita akan dapat 36 campur 675 tolak 32. So kita boleh dapat total 1075. So jadi macam mana perkara ini berlaku? Kita tengok yang ini. So katakan kita bermula DA. Okay. So kalau DA ni kita ikut loop yang kita tulis. So maknanya kita pergi ke sana, sebab loop ni adalah clockwise kan, pergi ke sana, kita dapati bahawa arah aliran ini sama, betul kan? So jadi maksudnya yang ini positif. So kat sini pun dia turun. Okay, so kita kata yang aliran ini pun positif. So tapi di sini kita kata dia adalah berlawanan arah. Oleh itu untuk AC ni akan menjadi negatif. Itu sebab kita tengok dalam pengiraan kita 3600 ni adalah yang pertama, kita campurkan dengan 675 dan kita tolak dengan 3200. Okay, awak buat macam itu aja kerana dia memenuhi perkara ini. Okay. So kemudian apa yang kita buat? Ini adalah pengiraan untuk bahagian atas. Okay, maknanya untuk bahagian yang ini. Okay, untuk bahagian yang ini, okay, kita telah reflectkan kepada pengiraan ini. Kita dapat 1075. Okay, untuk bahagian bawah pula, okay, untuk bahagian bawah ni pula, okay, kita ada di sini. So, kita masukkan nilai. Oleh kerana di bahagian bawah ni, dia hanya tanda positif saja. Jadi, maksudnya seolah-olah kita campurkan semua sekali, okay, tak jadi masalah. Jadi, kita campurkanlah. Kita campurkan losses untuk FC campurkan dengan QC. Jadi kita tahulah 3600 losses untuk bahagian ni sahaja, betul kan? So itu adalah losses. So kita bahagikan dengan kadar alih yang kita estimate. So kadar alih yang kita estimate adalah 60. Okay, so kita bahagikan 60. So kita campurkan dengan yang pipe lagi satu, kita boleh dapat 370. Kemudian kita boleh dapat nilai delta Q. Delta Q ni apa dia? Rumus ni lah. Maknanya kita bahagikan nilai ni dengan nilai yang kat bawah. Okay. So, kita dah masuk delta Q. Kita kira dapat 2.91. Okay. Ini adalah nilai delta Q. Maknanya delta Q dia besar, masih lagi lebih di atas 1. Okay. Okay. Untuk loop nombor 2, kita buat perkara yang sama. Kita tengok di sini, mungkin kita bermula di sini. Okay, mungkin kita bermula di B. So, kalau kita pergi ke sini, ini adalah positif. Tapi arah ini kita dapati dia negatif, betul kan? Berlawanan arah. Dan pada arah ini pun, kita kata ia ada berlawanan arah. Okay, so oleh itu sebab kita tengok di sini, kita ada 800 yang positif. Kita tolak dan kita tolak.
kerana ada dua pipe yang kita dapati bahawa aliran dia berlawanan arah. Berlawanan arah membawa maksud counter clockwise. Okay, kita kira dapat 2,900. So it's okay. Tak kira lah dia jadi positif atau negatif, kita ambil. Tak jadi masalah. Jangan nanti bila dapat negatif, dia dapat negatif, kita awak rasa takut ke apa untuk menurunkan pengiraan. Jangan. Dia normal je. Negatif positif sama. Andai kata awak dapat kosong. Selalunya kalau awak jarang dapat kosong, selalunya adalah silap pengiraan. Kerana selalunya di dalam Hardy Cross method ni jawapan awak akan ada perpuluhan lah. So jadi kalau awak first estimation tu 60, 40, tiba-tiba awak kira loop 2 dapat kosong. Bila dapat kosong ni dia akan menyebabkan pengiraan lain jadi kosong kerana nilai atas ni jadi kosong kan. Okay. Yang itu saya rasa syak 99% adalah kesilapan pengiraan. Okay. Sebenarnya bila dah kosong tu maksudnya awak punya first assumption tu dah betul lah. Awak boleh benarkan dengan betul je. Okay. Tapi selalunya jarang lah. Selalunya silap pengiraan. Okay. So maknanya walaupun awak dapat negatif, it's okay, carry on. Yang bawah ni pun awak boleh kira. Maknanya kita kira 800 adalah nilai losses pada branch tersebut dibahagikan dengan kadar alih yang kita estimate. So contohnya yang ini, losses dia adalah 800, nilai kadar alih yang kita estimate adalah 20. So kita teruskan pengiraan, kita dapat 280, then kita bahagikan kerana untuk mencari delta Q adalah negatif 10.36. So walaupun dia negatif, so tetapi kita anggap bahawa dia masih lagi besar kerana semua nilai delta Q dia mesti approaching zero. So maksudnya kita perlu kecilkan lagi. Negatif 10, kita perlu kecilkan jadi negatif 8, next iteration mungkin jadi negatif 2 and so on so forth. Sehinggalah lebih kurang dia lebih kecil daripada 1 liter per second. Ingat lebih kurang 1 liter per second. Okay, andai kata dia beri awak dalam bentuk meter padu per cube. Okay, 1 meter padu per cube sama dengan 1000 liter. Jadi awak jangan anggap, oh saya dah dapat 0.7 meter padu per second. Dah kecil ni. Okay, awak kena ingat 0.7 meter padu per second bersama dengan 700 liter per second. Jadi maksudnya kalau satu saat je awak punya tolerance tu berbeza 700 liter, kena 1 jam 1 hari, so pengiraan awak terlalu tersasar jauh. Okay, boleh? Okay, then. Okay, saya ingatkan lagi. Ini pengiraan hanya baru sampai delta Q. Kita punya aim adalah estimation of flow rate. Kita kena keluarkan flow rate untuk setiap branch. Betul ke? Kita estimate tadi 60-40 tu betul. Ke dia 55? Okay, kita kena estimate yang itu. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat modification of flow rate. Okay, awak kena ingat. Kita kena buat modification of flow rate. Yang ini pelajar selalu tertinggal. Kerana pelajar ingat, dah dapat delta Q. Dah dapat delta Q kecil. Oh, dah cantik dah ni. Okey, dia bukan jawapan. Awak kena alert, itu bukanlah jawapan. Okey, jadi apa modification yang perlu kita buat? Modification yang perlu kita buat ialah kita kena tambah dan kita kena tolak dengan delta Q. So macam mana nak tambah? So kita ikutlah hukum ini. So hukum ini mengatakan bahawa sekiranya clockwise, kita subtract, tolak. Sekiranya counterclockwise, kita kena tambah. So kenapa ia berlaku? Kerana kalau awak tengok di sini, kita memberi first assumption, clockwise adalah positif. That's why kita kata kita kena reversekan dia balik jadi negatif. Counterclockwise dia adalah negatif. Oleh itu kita kena tambahkan dia. Kerana apa? Awak tengok balik nota yang awal tu. Cara Hardy Cross method ni ialah dia balancing the amount. So jadi tadi kita dah positif, so kita kena negatifkan dia balik. Okay, kita hantar sana, hantar sini, hantar sana, hantar sini. Konsep dia macam gitu. Okay. So, jadi macam mana kita nak tambah, macam mana nak tolak? Saya propose untuk awak buat juga table. So maknanya kita ada table seperti ini. So ada branch yang tertentu. Okay, ada branch, tulis. And then awak kenal pasti flow tersebut. Sekiranya dia adalah clockwise, kita kena tolak. Awak letak simbol tolak. Kalau counterclockwise, awak kena tambah. So dekat mana yang awak nak tengok dia tambah atau tolak ni? So kita tengoklah gambar rajah yang kita ada di sini. So, jadi maknanya kita still lagi tengok macam itu. Kita pergi ke sana. Okay, kita dapati bahawa arah di sini adalah apa nama tu?
apa nama tu, arah aliran ni adalah clockwise. So jadi kalau awak tengok di sini, so dia adalah clockwise, so dia akan tolak. Okay, boleh. So AC, okay, kita tengok AC ni adalah tambah. So AC di sini, so AC kita akan tengok di sini dia adalah arah yang ini, okey. Yang ini saya padam. So yang ini awak fokus kepada arah yang ini. So yang ini kita kata dia adalah clockwise. Dia, so kita tolak. So arah yang ini kita kata dia adalah okey, silap pula. Okey, arah yang ini kita kata dia pergi adalah counterclockwise. Oleh itu kita kena tambah. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, kalau awak tengok kat sini arah dia adalah counterclockwise, oleh itu dia adalah tambah. So maknanya counterclockwise ni seolah-olah dia berlawanan dengan looping yang ada. Okey, boleh Okey, jadi maknanya awak tengok. Tetapi untuk BC, okey, untuk BC ni kita kata mungkin agak special. Bukan mungkin lah, memang special. Kerana pipe BC di sini, okey, pipe BC di sini dia berkongsi untuk dua looping. Okey, jadi kenapa dia jadi special? Pertama, dia berkongsi dan menyebabkan kita kena mengambil kira apa nama tu, delta Q loop 1 dan delta Q loop 2. Jadi okey, jadi maknanya di sini kita tengok betul-betul. So apa nama tu, kita tengok betul-betul. So kita dapati pada loop 1, okay, kita dapati bahawa pada loop 1, okay, dia adalah clockwise. Okay, tetapi di dalam loop 2 pusing macam gitu, dia adalah counterclockwise. Dia berlawanan dengan looping tersebut. Oleh itu, kita kata pada loop 1 dia adalah clockwise, so kita kena tolak. Dan pada loop 2 dia adalah counterclockwise, so kita kena tambah. Okay, so maknanya di looping untuk di pipe BC ni kita kena buat dua-dua. Kerana dia berkongsi. Dia loop 1 pun guna BC, loop 2 pun guna BC. Oleh itu kita kena mempertimbangkan kedua-dua keadaan. Okey. Setelah kita tentukan dengan yang lain, maknanya CD ni kalau kita tengok pun, okey, CD kat sini bila kita pusing, dia adalah berlawanan arah. Okey, so maksudnya dia adalah counterclockwise, so kita kena tambah. So jadi kita tambah. Okey, kalau BD di sini kita tengok dia pusing itu. Dia pusing macam itu, so dia sama arah dengan looping, oleh itu kita akan tolak. So jadi kalau awak tengok kita akan tolak di sini. So saya harap awak dapat imagine perkara ini. Okey, jadi kita tambah dengan tolak ni, kita nak tambah tolak dengan apa? Kita tambah tolak dengan delta Q yang kita dapat. So contohnya untuk AB dan AC ni, dia dalam loop 1. Jadi kalau tolak kat sini memang maksud estimate flow rate yang kita ada, kita tolakkan dengan delta Q yang kita dapat untuk loop 1 sahaja. Kerana AB tu di dalam loop 1. So kita tolak 2.1, dapat new flow rate. Yang ini kita tambah, dapat satu nilai. Okey, untuk loop 2, okey, kita kat sini ada negatif 10, so kita buatlah. Tambah, sini tolak, sini jadi tambah. So kita dapat nilai. Cuma di dalam BC ni, kita kena alert kerana kita ada dua. Ada tolak dan ada tambah. Jadi apa yang kita buat? Tolak ini, dia berlaku untuk loop 1. Oleh itu, kita kena tolak dengan delta Q loop 1 dan tambah ini berlaku untuk loop 2. Jadi kita kena tambahkan dengan delta Q loop 2. Jadi kita tolak dengan delta Q loop 1. Kita campurkan dengan negatif delta Q loop 2. So kita boleh dapat 1.73. Okey. Berkenaan dengan perkara ini, awak tak perlu risau sama ada dia jadi negatif atau positif. Kerana itu adalah hanya sign bagi kita, tanda bagi kita. Okey. Contoh, tiba-tiba kita dapati bahawa selalunya yang problem dekat yang
tengah tu lah tadi. Sebab kita tak boleh nak imagine dia atas ke bawah. So 1.73 ni tiba-tiba awak dapat negatif 1.73 katakan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan negatif 1.73? Membawa maksud aliran pada loop ini, okay, setelah ditolak delta Q dan sebagainya, kita dapat 1.73. Nilai tersebut betul, 1.73 betul, meter padu per liter per second. Tetapi assumption arah kita ke bawah ini adalah salah. Itu sebab dia beri kita jawapan negatif. Jadi untuk next iteration, awak kena tukar arah ini kepada atas pula. Okey, jadi tapi tanda negatif tu awak buang lah. Okey, tanda negatif tu awak buang. Jadi maknanya kita ubah arah, kita mengenal pasti arah aliran tersebut, salah atau betul dengan melihat jawapan di tabel kita, negatif atau tidak. Okey. So setelah awak kira di sini, ini adalah estimation flow rate yang kita dapat berdasarkan dengan assumption menggunakan Hardy-Cross method. Jadi jawapan akhir awak ialah ini. Okay, jawapan akhir saya harap awak dah boleh dapat melukis jaringan pipe tersebut and then awak propose. Okey, di sini adalah 57, di sini 42, ni 1, 30 dan 44. Okey. So kemudian awak kena pastikan total flow rate masih lagi sama. Iaitu kita ada 100 dekat sini. And then kalau 100 ni dia split 2, dia 5709 4291. Kalau awak campurkan dua ni, okay, dia tetap menghasilkan 100. So 5709 pada point B ni dia split 3. Jadi kalau awak campurkan 25, 30, 36, 173, dia tetap menghasilkan 5709. Okay, yang kat sini dia bercantum 2. So jadi pada point D, awak boleh kalau awak campurkan 30.36, 4464, dia tetap menjadi 75. So di sini kalau boleh awak modify lah sedikit nombor sekiranya perlu. Contoh kalau awak kira kat sini mungkin awak dapat 30.35 lah katakan. Kat sini mungkin 44.64. Tapi bila campur dua ini, okay, dia tak jadi 75, dia dapat 74.99. Jadi secara matematiknya silap kan? Jadi kat sini awak modify lah sikit, mungkin awak kena besarkan 5 di sini. Instead of 34, tukar jadi 35. Jadi supaya, instead of 35, mungkin awak akan ubah dia menjadi 36. Supaya kalau dicampur sini, dia jadi genap lah. Dia cantik dan dekat sini pun akan tetap menjadi 75. Kerana ini akan membantu untuk awak next iteration. Kalau tak nanti awak beri dalam keadaan false equation. Sebab 3035 campur 4464 tak dapat 75. So jadi dalam equation kita tu dah ada kenyataan yang salah, equation yang salah. So dia akan menyebabkan balancing tu tak cantik, dia akan jadi weird. Okey, jadi dalam step ini sebelum awak menyatakan ini adalah jawapan akhir awak kena balancekan everything dulu supaya dia masih lagi memenuhi dua tujuan utama ataupun dua assumption utama Hardy-Cross method. Then baru awak nyatakan penyataan seperti di bawah ini. Jadi awak maknanya sekarang ni awak dah selesai first iteration. So ini adalah estimation of flow rate. Kemudian awak akan beri kenyataan. Sama ada awak nak kata, saya berpuas hati dengan nilai ini, dan ini adalah final answer saya, estimation untuk flow rate di dalam pipe system ini. So awak kena nyatakan alasan dia apa. So alasan dia adalah awak kena fokus kepada delta Q. Ini kerana delta Q untuk loop 1 dan loop 2 mungkin lebih kecil dari 1 liter per second. So andai kata delta Q is still show high value, maksudnya tadi kita ada 2.9 dan 10.3, maksudnya tinggi lagi. Apa yang perlu kita buat? Kita kena buat second iteration. Dalam keadaan ni kena buat. Dan selalunya di dalam final awak kena buat 3 atau 4 kali lah. Awak tak boleh dalam test 1 pun awak tak boleh nak buat lebih dari kurang daripada 3 lah. Saya propose awak buat 3 atau 4.
Okay, kerana dia baru dapat data yang quite accurate. Okay. So jadi apa untuk second trial, okay, bagaimana awak nak mulakan? Awak kena mula dengan awak punya estimation of flow rate. Okay. Ada setengah pelajar, dia dah buat yang ini dan dia pun dah nyatakan, okay, alasan saya kena buat lagi sekali kerana delta Q besar. Tetapi bila dia mula second trial ni, dia masih lagi bermula dengan 60 ni. Ini first, kerana dia bermula dengan 60, dia kira, akhirnya dia akan dapat jawapan yang sama juga. Nanti dia tanya, saya dah buat banyak iteration ni, 3 kali, 4 kali, tapi jawapan sama. Tapi delta Q besar. Awak jangan tersilap kerana pada second iteration, kita bermula dengan jawapan pada first iteration. Jadi maksudnya sekarang ni, first assumption kita anggap kadar alir pada pipe ini 60. Yang ini 40. Kita kira, kita cuba balancekan kali pertama. Now, kita kata kita dapat, dia bukan 60, dia 57 sebenarnya. Sini bukan 40, dia sebenarnya 42 lebih. So boleh. So and then, awak mulalah dengan menggunakan yang ini. So, develop kadar alir ini pula. So kadar dalam table ini jangan guna 60, gunalah 52.79, sini guna 42.21 and so on and so forth. So nilai HF di sini juga akan berubah. Bila nilai ini berubah, membawa maksud dalam table ini juga awak akan ada perubahan nilai. So awak boleh dapat delta Q yang baharu. Then bila dapat delta Q yang baharu, nilai ini akan sama, negatif positif ni akan sama. Kecuali nilai BC awak ni. Kalau anda kata awak dapat nilai BC tu pada asalnya positif, dapat negatif, so kat sini akan ada perubahan lah. Yang ni. Tapi anda kata tidak ada perubahan arah, so awak boleh terus continue. Kalau ini dah tolak, memang terus replace value di sini sahaja. Kerja dah jadi semakin mudah. And then awak buat semua sekali, and then awak propose new flow rate. So yang propose new flow rate tu akan jadi awak punya jawapan akhir dalam second iteration. And then awak tengok delta Q masih lagi besar atau kecil. Sekiranya delta Q dah dapat 0.3 liter per second, satu lagi 0.4 liter per second, that's it. Awak boleh cakap, ini adalah jawapan akhir saya kerana saya melihat delta Q telah kecil daripada 1 liter per second. So saya anggap bahawa nilai ini boleh diterima. Dan awak kena ingat, kena dua-dua loop. Ada ketika pelajar dapat, loop 1 mungkin dapat 0.8, loop 2 masih lagi 3 liter per second, negatif 3 katakan. Dia beranggapan, negatif 3 ni lebih rendah daripada 1. Dia tidak. Kerana kita punya rule of thumb, kita adalah approaching zero. So maknanya, daripada negatif ke daripada positif, mestilah menuju ke arah kosong.